menggunakan class point ini. Okey, jadi kenapa saya memilih class point? Okey, sebenarnya sebelum ni ada banyak lagi lah yang saya pernah try dengan pelajar saya, macam quizzes, lepas tu macam Quizwiser. Okey, semua tu lah. Okey, tapi apa yang saya dapati, kalau macam quizzes tu dia lebih kepada soalan-soalan objektif lah. Okey, tapi kenapa selepas itu saya memilih class point pula? Okey, yang pertama sekali, sebab class point ni bagi saya dia mudah dan ringkas. Okey, mudah dan ringkas. Okey, kenapa saya cakap mudah dan ringkas? Okey, yang pertama, sebab bila kita cakap pasal class point, sebenarnya dia dah ada kaitan dengan PowerPoint presentation. Okay, PowerPoint presentation. So kita tahu bahawa dalam Microsoft Office dah memang ada PowerPoint presentation kan. Jadi apa yang bila kita gunakan class point ni, maksudnya kita hanya upgrade sedikit sahaja. Okay, upgrade sedikit sahaja PowerPoint kita tu dengan menambah ataupun dengan install. Okay, dengan install aplikasi class point ini. Okay, alright. Okay, yang kedua, kenapa saya cakap dia ringkas dan juga mudah? Sebab kalau kata kita dah memang ada dah memang ada nota. Okay, nota yang kita nak present kepada pelajar ataupun nota yang kita nak ajar kepada pelajar-pelajar kita dengan menggunakan PowerPoint. So kita just add on sahaja. Okay, kita just add on sahaja latihan di dalam PowerPoint tersebut. Okay, di dalam PowerPoint tersebut. Dia juga tak rumit. Okay, dan mesra pelanggan. Okay, mesra pelanggan untuk dijadikan sebagai salah satu pembelajaran interaktif bersama dengan para pelajar kita. Okay, alright. Lagi satu, kenapa dia mudah? Sebab class point ni dia boleh diakses kiranya sebagai seorang pengguna lah, pengguna. Okay, pengguna terutama sekali para pelajar, class point ni senang diakses dengan menggunakan mana-mana device. Okay, mana-mana device, tak kisahlah kalau device tu Android ataupun iOS, okay, Mac OS ke ataupun Office, semua boleh akses dengan class point. Okay, yang kedua, bagi saya, bila saya menggunakan class point dengan para pelajar saya, sebenarnya saya dapat melihat penglibatan aktif para pelajar ketika PDPR. Jadi dari kat situ saya rasa macam puas hati sebab saya boleh berinteraksi dengan para pelajar. Okay, kalau sebelum ni bila kita PDPR saja, bila kita mengajar, student dia memang tutup ni lah, okay, memang tutup orang kata dia punya video kan, dia punya video. Sebab saya pun memang tak galakkan lah student buka, sebab kalau buka video sebenarnya dia akan makan data para pelajar juga kan. So macam kesian pun ada juga. So saya kata-kata tak apalah, tutup je lah video tu. Tapi kalau saya minta respon, bagilah respon kan. Tapi bila kita mengajar, bila kita tanya okey, faham ke tidak apa semua, yang respon tu dalam 2-3 orang, yang lain diam. Okey, jadi bila saya gunakan class point, kita boleh jalankan aktiviti bersama dengan pelajar ataupun perbincangan dengan pelajar, okey, dalam masa yang sama ataupun orang panggil secara online. So daripada situ kita dapat melihat, maksudnya pelajar memang ada di situ, memang berada di hadapan laptop ataupun gadget masing-masing lah. Okay, so kita boleh lihat pelibatan aktif pada pelajar ketika PDPR. Okay, dan yang ketiga, bila saya gunakan class point, jadi dia boleh mewujudkan interaksi dua hala antara guru dengan pelajar. Okay, sebab apabila pelajar dah submit latihan mereka di dalam class point, jadi daripada situ saya boleh terus menanda dan kemudian saya boleh terus bincangkan jawapan pelajar bersama-sama. Jadi semua orang boleh dengar. Semua orang boleh dengar dan semua orang boleh belajar. Alright. Jadi ini adalah antara sebab lah kenapa saya memilih class point. Jadi dekat sini saya nak tunjuk lah, ini adalah antara contoh soalan-soalan yang saya buat bersama dengan pelajar saya. So dalam class point dia ada 5 pilihan untuk interaktif activity. Yang pertama ni, kalau cikgu boleh tengok kat sini, dia ada image upload kat sini. Image upload.
Okay, so ini adalah antara contoh jawapan yang pelajar bagilah dekat saya kan. Okay, so kita boleh upload terus. Lepas pelajar upload jawapan mereka, so kita pun boleh terus upload di dalam PowerPoint slide kita. Okay, ini antara contoh lagi. Okay, kita ada word cloud kat sini. Okay, word cloud ni antara contoh jawapan pelajar dalam word cloud. So cikgu boleh tengok kan, saya dah boleh terus tanda dekat sini. Okay, so maksudnya kita boleh terus bincang dengan student pada masa itu. Okay, ini adalah antara contoh slide drawing yang saya gunakan. Kat sini slide drawing. Okay, saya buat jigsaw puzzle pula. Okay, teka silang kata ni mencari perkataan. So pelajar carilah perkataan tersebut dengan cara menanda di dalam inilah jawapan yang disediakan ini. So ini antara contohnya lah jawapan-jawapan yang disubmit oleh para pelajar. Okay, yang ini adalah kategori short answer. Okay, short answer. Alright, okay, short answer yang ini saya suka lah sebab macam kita bio kan kita ada soalan dalam paper 2. Okay, soalan-soalan struktur, soalan-soalan esei. Okay, jadi kadang-kadang kalau kata kita guna, saya tak tahulah, tapi bagi saya kalau guna interaktif yang lain tu kadang-kadang macam susah nak dapat respon pelajar. Okay, susah nak dapat respon pelajar. Tapi bila saya gunakan class point ini dengan menggunakan short answer ni, saya boleh terus dapat respon pelajar dan kemudian saya boleh terus bincang dengan pelajar jawapan mereka. Okay, sebagai contoh yang inilah yang saya buat dengan para pelajar saya. Okay. Okay, dan ini adalah antara contoh, satu lagi adalah multiple choice, iaitu yang ini kita boleh buat juga soalan objektif. Okay, soalan objektif. So untuk soalan objektif ni kita boleh buat juga secara macam pertandingan pun boleh. Dia ada leaderboard dekat sini. Okay, dan kita pun boleh tengok dekat sini pilihan jawapan pelajar. Okay, alright. Okay, jadi disebabkan oleh itu, okay, kalau kata, okay, sebab itu hari ni kalau kata cikgu sama-sama nak belajar macam mana cara nak buat class point, okay, alright, so kalau boleh kita buat secara live lah bersama-sama, boleh tak? Boleh tak? Kiranya sekarang ni apa cikgu-cikgu kena sediakan dengan laptop untuk sesiapa yang tak pernah, okay, untuk sesiapa yang tak pernah install lagi PowerPoint. Okay, so yang ni PowerPoint kita kena install dengan laptop. Okay, dan satu lagi saya nak bagi tahu kalau untuk PowerPoint ni buat masa sekarang dia hanya compatible untuk Windows dan juga Microsoft Office. Untuk Mac OS dan iOS tak boleh lagi buat masa sekarang lah. Okay, mungkin selepas ini kalau dia ada upgrade mungkin boleh. Okay, alright. Jadi kalau kata kita nak buat sama-sama, okay, so sekarang ni saya nak buka, okay, cikgu-cikgu boleh standby, okay, boleh buka ke Google. Okay, sebab nanti saya akan tunjuk juga macam mana cara kita nak set soalan. Yes, Rawaida, kenapa? Rawaida ada apa? Sorry, tertekan. Okay. Alright. Ya. Okay. Okay ya. Alright. Okay, so untuk cikgu-cikgu yang ada tab macam Samsung pun saya rasa boleh kot install PowerPoint. Okay, tapi dia memang tak compatible untuk Mac dan juga iOS. Okay. Alright, so kita boleh buka kepada Google. Kemudian macam biasa, type dekat sini class point dia. Okay. Okay, boleh kita buat sama-sama Okay, pergi kat Google, type class point. Lepas tu, kita pilih yang paling atas sekali. Class point, interactive classroom quiz in PowerPoint. Okay, ini. Okay ya. Alright, okay, jadi kalau lihat dekat sini, okay, jadi memang dah dinyatakan yang class point ni dia compatible dengan Windows 7, 8, Windows 7, Windows 8, Windows 10 and also Office 2013, 2016, 2019 and 365. Okay, 365.
Tapi kalau yang untuk yang menggunakan Mac OS dan juga iOS tu buat masa sekarang memang tak boleh lah. Okey, tapi kalau katakan sekejap lagi kalau pelajar kita contohnya mereka gunakan iPhone, okey, dan kemudian mereka nak bagi respon dengan menggunakan iPhone, yang itu tak apa, boleh. Okey, tapi kita sebagai cikgu ataupun sebagai orang kata yang nak menyiapkan PowerPoint tersebut untuk Mac OS dan juga iOS tak boleh. Kita tak boleh install lagi di dalam Mac dan juga iOS. Okay. Alright. So untuk ClassPoint ni sebenarnya dia ada free. Okay. So kita tengoklah dia punya price dulu. Okay. Alright. So kalau kat sini, okay, sebenarnya kita boleh free download sahaja. Okay. Jadi free download ni dia forever free lah. Dia tak perlu bayaran. Okay. Tak perlu bayaran. Okay. Jadi kalau untuk free download ni, untuk PowerPoint presentation, kita boleh masukkan 5 soalan. Okey, 5 soalan di dalam satu PowerPoint presentation. Okey. Dan kemudian untuk basic yang free ni, setiap kali penggunaan untuk ClassPoint ini dia 25 orang untuk maksimum bagi satu kelas. Okey, 25 orang maksimum untuk satu kelas. Dan kita boleh buat semua jenis soalan. Okay, semua jenis interaktif question, dia ada leaderboard, dia ada slide annotation, maksudnya kita boleh conteng-conteng di atas slide PowerPoint kita tu, dan juga dia ada digital whiteboard. Okay. Tapi kalau kata kita nak upgrade, okay, kita nak upgrade, so kita boleh belilah. Okay, kita boleh beli yang pro punya ni. Okay, so yang untuk pro punya ni dia unlimited. Okay, dia unlimited question. Dalam satu slide PowerPoint tu masa kita boleh letaklah berapa banyak pun soalan yang kita nak. Okay. Dan dia boleh memuatkan 200 orang untuk sekali, untuk satu kelas. Okay. So 200 maksimum per kelas. Okay. Dan kemudian kita boleh export leaderboard sebagai CSV dan dia ada bagi premium support. Okay. Tapi yang ini kalau untuk school ni selalunya sekolah lah yang akan langgan. Okay. Sekolah yang akan langgan. Jadi kiranya pihak admin sekolah lah yang akan langgan benda ni. Tapi kalau untuk kita, sama ada kita akan guna basic atau yang pro lah. Okay. Alright. Okay, so kita okay. Jadi sekarang ni cikgu-cikgu kalau nak download, okay, boleh tekan kat sini free download. Okay. So isi nama, isi email. Kalau macam saya isi email MOE. Senang sikit lah kalau apa-apa kan. Email MOE. Kemudian organisation ni nama sekolah kita. Lepas tu tekan download. Okay, tekan download. Nanti dia akan suruh install. So install je dekat dalam laptop kita. Macam tu. Itu sahaja. Install macam biasa. Okay. So untuk free ni jangan risau. Dia memang forever free. Dia tak akan charge apa-apa bayaran dekat cikgu. Okay, dia tak akan charge apa-apa bayaran dekat cikgu. Okay. Saya tak boleh nak tunjuk dekat sini sebab saya dah install dah ClassPoint dekat dalam laptop saya. So saya tak boleh nak tunjuk lah untuk installation dia kan. Jadi kalau kata cikgu nak buat, cikgu just buat macam ni lah. Isikan nama cikgu, email dan kemudian sekolah. Dan kemudian terus tekan download. Okay. Alright. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak setakat ni? Ada apa-apa pertanyaan tak setakat ni? Tak ada Memang nak tanya. Kalau kita nak guna tu maksudnya kita punya bahan memang kena dalam PowerPoint. Ya, bahan kita dalam PowerPoint lah. Maksudnya kalau contoh kalau kita nak buat soalan, lepas tu kita nak ambil soalan tu daripada koleksi soalan-soalan trial negeri-negeri ke apa kan. Macam saya selalu print screen, bukan print screen, saya selalu screenshot, saya masuk je dalam PowerPoint saya. Memang dalam PowerPoint lah. InsyaAllah boleh sebut. Terima kasih. Okay. Alright. Okay, jadi kiranya bila dah install tu nanti
bila cikgu-cikgu dah buka PowerPoint tu, okey, dah buka PowerPoint tu nanti, dekat atas ni dah boleh nampak ada ni. Nampak tak? Ignore class point. So dia memang automatic akan masuk dekat dalam PowerPoint presentation kita. Okay. Sebelum ni dia ada sampai sini je kan, sampai hub je kan. Tapi bila kita dah install class point tu, so dia akan ada satu tambahan lagi iaitu ignore class point dekat sini. Okay. Alright, jadi kalau cikgu tengok dekat sini, apa yang ada dekat ignore class point ni. Okay, so macam ni saya dah sign in. Okay, kalau dia kata kena sign in, so kita sign in lah macam biasa. So macam saya dah sign in. Okay, saya dah sign in ni. Jadi kiranya saya dah masukkan semua ni apa semua, kemudian saya sign in. Okay, sign in. Bila kita dah sign in, maksudnya kita dah boleh gunakan lah class point tersebut. Okay, alright okay, jadi saya laju sangat ke macam mana? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okey, boleh Okey. Alright. Ya, ada soalan apa-apa? Ya, Cikgu Irma, tadi yang saya nampak, saya Cikgu Nanggi daripada SMK. Ya, saya. Saya cuma nak tanya, kalau tak silap saya, di bahagian free tu, dia menghadkan bilangan pelajar yang boleh masuk, betul? Dia 25 orang untuk satu kelas. Jadi bila kita ada PDPR online, kita gabung beberapa kelas. Jadi bilangan tu memang kita tak boleh gunalah kalau free kan? Memang kalau tak saya because kalau saya form 4 86 pelajar, so memang yang free tu tak boleh lah. Yalah, okey. Tapi macam sekarang ni, apa yang saya nak cakap ni, sebenarnya class point dia ada satu community class point Malaysia tau. Maksudnya dekat dalam tu dia ada pelibatan daripada guru-guru Malaysia dan kemudian ada class point certified trainer. Okey, jadi sometimes mereka pun akan buat macam kursus, dan bila mereka buat kursus, actually bila orang kata apa? Bila mereka buat kursus, so kalau macam kata kita nak beli yang pro ni kan, kalau tengok sekarang pro ni memang macam mahal lah sebab dia guna US dollar kan. Okay, US dollar kat sini. Okay, ini untuk per month, tapi sebenarnya kalau yang untuk pro ni dia ada untuk annually, dia ada untuk quarter. Okay, quarter half. Okay, suku tahun. Okay, jadi kadang-kadang bila certified class point trainer ni dia buat macam webinar ke apa ke, mereka akan buat promo untuk bagi harga 50%. Okay, 50% daripada harga yang inilah. Harganya kalau $8.9 US dollar per month. So kalau darab dalam 12 bulan, lebih kurang dalam 400 lebih. Tapi kalau kadang-kadang mereka bagi promo tu, so boleh dapat dalam 200 lebih, ataupun sometimes mereka akan ada bagi lagi promo, so boleh dapat harga lagi murah daripada tu. Okay? Okay, thank you Cikgu Irma. Thank you. Okay. Alright. Okay. So kita kembali kepada bahagian class point kita ni. Okay, jadi bila cikgu-cikgu dah install class point, so bila dah open PowerPoint dan kemudian sign in, jadi dia akan keluar semua ini. Jadi boleh tengok dekat sini kita ada annotation setting. Yang ini ni adalah untuk bahagian kalau kita nak tambahkan slide PowerPoint kita semasa kita mengajar. So kat sini ada 5 pilihan warna pen. So kita boleh pilih lah nak warna apa kat sini kan. So saya memang menggunakan betul-betul lah warna-warna yang lebih-lebih. Kalau macam bio, kita memang sometimes ada banyak yang kena lukis juga kan. Nak ajar student memang kena lukis. So memang saya gunakan sungguh-sungguh pen ni. Okay, semasa saya mengajar. Okay, kemudian dekat annotation setting ni juga ada untuk whiteboard. So contoh kalau macam kita nak add whiteboard, so kita just tekan saja nak whiteboard ke, nak blackboard ke, wallpaper. So kita just add in sahaja. Okay, macam grid paper dengan graph paper ni, yang ini ni saya add on sendiri. Kita pun boleh add on apa jenis whiteboard yang kita nak. Okay, contoh kalau cikgu
cikgu tengok kat sini kan, dia ada bahagian yang kosong. So maksudnya kita boleh download daripada internet. Okay, download daripada internet apa sahaja. Inilah contoh macam apa yang cikgu nak kan. So kita just nanti just add, use an image. So kita just add in dekat sini. Okay. Okay, dan kemudian inilah dia punya interactive quiz yang kita akan gunakan. Okay, untuk membuat soalan bersama dengan pelajar. Kita ada multiple choice, kita ada word cloud, short answer, slide drawing dan juga image upload. Okay, image upload. Okay, dan di sini adalah display toolbar. Okay, display toolbar ni so selalunya memang kita akan klik lah sebab nanti bila kita present dengan menggunakan yang ini, slideshow. So toolbar ni dia akan keluar kat bawah. So senang untuk kita pilih lah yang ini untuk bahagian annotation ni. Okay, display class code pun yang ini ni penting. Display class code memang kena bagi student nampak. Okay, sebab nanti mereka yang akan masukkan class code ini di dalam sebelum mereka menjawab soalan-soalan ini, student yang akan masukkan class code. So baru mereka boleh jawab soalan yang kita buat. Okay, dan enable audience slide viewer. So student pun boleh slide view. Okay, dia punya dia punya slide out ataupun not dia punya slide lah, kita punya slide dia boleh slide viewer dekat dalam class point sendiri. Okay, alright. Okay, jadi kalau cikgu tengok, okay, contohlah. Okay, jadi sekarang ni saya nak bawa cikgu kepada macam mana cara kita nak buat soalan. Okay, tak lagi kalau kata cikgu macam masih lagi confused. Okay, so sebenarnya saya ada sediakan lah juga. Okay, dia punya screenshot dekat dalam PowerPoint slide ni. So mungkin saya boleh share lah nanti kalau cikgu still tak faham macam mana cara nak install dan segalanya. Okay. Right. Okay, so contoh. Ini adalah soalan yang saya dah sediakan. Okay, ini adalah contoh soalan yang saya dah sediakan. So saya nak buat yang ini of course lah multiple choice. Okay, so bila kita dah tulis soalan ataupun kita screenshot soalan tu daripada mana-mana soalan-soalan trial lepas. So apa yang lepas tu apa yang kita buat, kita just pilih kat sini, kita add. Okay, masuk. Macam tu. Okay, so nampak tak kat bawah ni dia keluar multiple choice. Okay, multiple choice. Okay, so dekat sini kita boleh pilih lah number of choice. So kalau ada 4 jawapan, jadi kita pilih lah 4. Okay, yang ini ni allow selecting multiple choice. Maksudnya kalau jawapan tu lebih daripada 1. Tapi selalunya jawapannya 1 sahajalah kan. Okay, so yang ini has correct answer. So kita pilih lah kat mana. Okay, kita boleh. Yang ini terpulang kat cikgu kalau nak tunjukkan has correct answer ataupun tak. Kalau nak tunjuk kepada student mana jawapan yang betul, so kita tick dekat sini. So kita pilihlah jawapan mana yang tepat. Okay, alright. Ini kalau kita nak buat dalam bentuk competition. Okay, so kita boleh klik lah dekat sini. Jadi dia akan keluar dekat lambang multiple choice ni macam competition. Okay, alright. Tapi competition mode ni hanya untuk soalan multiple choice sahaja. Okay, alright. Okay, untuk play option yang ni start question with the slide, selalunya saya tak buat sebab selalunya saya yang akan control. Okay, saya akan control PowerPoint slide ni. Okay, kemudian minimize results windows after question start pun saya tak tick. Okay, close submission after. Okay, yang ni maksudnya kita nak suruh PowerPoint tu dia control. Dia akan close submissions tu, maksudnya pelajar dia kena submit dalam masa berapa minit. So kalau kita nak buat, kita boleh tick dekat sini. So kita pilihlah berapa minit student nak perlu submit jawapan tu. Okay, jadi kiranya kalau kita pilih 2 minit, lepas daripada 2 minit, so automatic dia akan close submission. Okay, tapi selalunya saya tak buat lah sebab saya bagi masa untuk pelajar jawab sendiri. Tapi kalau soalan objektif, maybe boleh lah. Okay, alright. Okay, ada pertanyaan tak tentang multiple choice? Ada pertanyaan tentang multiple choice? Ada soalan? Assalamualaikum Puan Irma. Ya, saya. Boleh tak tunjuk balik macam mana kita nak masukkan soalan tu tadi saya termiss. Macam kita ambil dari nak masuk soalan dalam tu daripada soalan lain-lain tu. Okey.
kalau macam saya, kalau macam ni, yang ni saya type lah kan. Okey, tapi yang kalau yang lain-lain tu kita just macam screenshot je lah soalan. Kalau macam saya dekat sini, kalau saya nak tambah soalan tu, saya just pergi dekat bahagian sini. Kemudian saya carilah mana-mana file yang ada tu kan. So saya just screenshot saja. Kemudian masukkan. Contohlah, saya bagi contoh kat sini. Sekejap contoh. Contoh kita ada soalan di sini kan. Contoh kita ada soalan ni. Kita ambil soalan yang simple lah. Contoh macam ni kan. So kalau macam dekat PowerPoint saya ni, saya dah memang ada bahagian screenshot ni. Jadi saya just pergi dekat screen clipping. So saya just cut je lah. Lepas tu dia terus masuk. Jadi kita adjust. Kita adjust kan. Lagi satu point, ada rakaman tak ni? Rakaman tu saya tak boleh record rasanya. Okey. Yang apa tu, penganjur boleh record ke? Yang ni aku rasa tak record kan. Kalau dia boleh penganjur akan record rasa. Dia orang akan ada ini record lah. Okey. Alright. So macam tu saja. Jadi kiranya walaupun kita just screenshot, kita just screenshot soalan ni, tapi still kita boleh masukkan. Kita just tekan multiple choice. Jadi nanti kat sini pilihan jawapan, pelajar hanya baca. So dekat sini kita pilihlah has correct answer yang mana satu. Jawapan yang betul. So jawapan yang betul A kan. So nanti bila student buat, dia akan keluarlah benda ni. Nanti sekejap lagi saya tunjuk macam mana dari segi student pula. Yang ini dari segi kita sebagai cikgu. Kita sebagai cikgu. Alright. So yang tadi soalan multiple choice. Ini adalah soalan untuk short answer. So short answer pun sama. Kita sediakan soalan macam ini. Dan kemudian kita just tekan masukkan short answer. Jadi kalau untuk short answer ni selalunya saya tak ada modify apalah. Kat sini memang saya tak klik apa. So dah masukkan macam ni, dah settle. Kiranya memang terus siaplah soalannya. Nanti bila kita nak run, baru student akan jawab. Sama juga macam soalan yang ini untuk drawing. Untuk slide drawing. So just tekan masukkan slide drawing. So dia terus ada kat sini. Cikgu Irma. Ya, saya. Ada Cikgu Rawaida hands up tu, raise hand, mungkin dia nak tanya soalan. Maida? Cikgu Rawaida. Maida ada nak tanya apa-apa ke tak turunkan tangan? Rasanya tak kot. Okey, tersilap. Teruskan. Okey. Minta maaf. Ya. Alright. So itu untuk slide drawing. Yang ini ni kalau kita nak image upload. Image upload. So sama juga. Sebab tu saya kata untuk kelas point ni dia mudah. Kita just screenshot soalan ataupun kita just tulis saja soalan dekat slide PowerPoint. So kita just tekan. Tekan, so dia akan keluar macam ni. So sama. Alright. Dan last one. Yang ini adalah word cloud. Word cloud. So kita just sama juga. Kita just klik dekat word cloud. Jadi dia akan keluar dekat dalam slide kita. Boleh? Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak tentang ni? Tentang cara nak buat soalan ni ataupun nak masukkan? Jelas Alright. Jadi sekarang ni, let's say kita nak present dekat student. Untuk kelas point ni kita mesti dalam mode slideshow. Kita mesti dalam mode slideshow. So macam biasa untuk slideshow, so kita tekan kat sini. Sorry, sekejap jadi sekarang ni cikgu nampak tak dekat atas ni ada class code. Nampak tak? Ada kan? Nampak. Alright. Lepas tu dekat bawah ni, inilah toolbar yang boleh kita gunakan semasa PNP kita
kita. Okay, semasa PDP kita. Okay, sebagai contoh, okay, yang ini ni nanti kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok berapa ramai yang join. Siapa yang join, siapa yang tak join. Okay, dan kalau cikgu ada handphone, cikgu boleh, inilah sebenarnya kalau untuk student, nak suruh student join class point ni, okay, cikgu suruh dia pergi ataupun type dekat Google classpoint.apps, okay, yang ini ni URL ni classpoint.apps, okay, dan kemudian terus masukkan class code ni, okay, ataupun cikgu boleh scan. Macam sekarang ni saya tengah tunjuk kan dekat cikgu, so cikgu boleh scan. Jadi dia akan keluar, dia suruh cikgu isi nama dan juga isikan class code. Cuba buat guna handphone masing-masing ke ataupun guna laptop ke. Kita try. Dah ada seorang kan masuk. So kita sebagai cikgu, kita boleh nampak okay, siapa pelajar yang masuk, siapa pelajar yang tak masuk kat sini. Okay. Kalau boleh, kalau cikgu boleh try, so boleh try masuk. Jadi kiranya nanti sekejap lagi cikgu macam berperanan sebagai student. So kita tahu macam mana student akan lakukan bila kita run class point ni. Boleh try masuk lah. Okay. Okay, so sementara menunggu yang lain tu masuk, okay, jadi kalau kat bawah ni cikgu boleh tengok kan, ini ada toolbar yang boleh kita gunakan semasa kelas kita dengan menggunakan PowerPoint. Okay, yang ini ni kalau kita boleh tekan, so kita boleh nampak lah indeks-indeks di kita punya slide yang kita sediakan. Okay, slide yang kita sediakan kat sini. Okay, alright. Lepas tu yang ini ni dia punya cursor lah. Okay, cursor. Okay, kemudian yang ini ni laser pointer. Macam kalau kita tekan yang ni dia akan keluar macam ni je lah. Okay, laser pointer. Okay, so ini adalah pen-pen lah yang kita boleh pilih. Okay, so kita pilih lah pen. Contoh kita boleh conteng lah dekat atas slide PowerPoint kita ni. Okay, macam ni. Okay, alright. So yang ini adalah highlight. So kalau kita nak highlight boleh. Okay, ini adalah pemadam. Macam masa ini adalah pemadam. Okay, dan ini adalah whiteboard. So macam yang saya cakap tadi, macam whiteboard tu, so kita boleh add. Kita pilih, so kita akan add. Jadi bila kita add, macam ni selalunya saya akan add on lah. Sebab kadang-kadang dalam nota PowerPoint saya tu, dia tak, orang kata apa, dia tak ada lukisan ke apa. Kadang-kadang saya suka juga melukis. So saya just lukis-lukis lah kat sini. Contoh kalau saya lukis apa tu macam mana penghasilan limfa berlaku dan so on. So saya akan lukis kat sini. Macam sekarang ni saya tengah ngajar bab 12 untuk form 4, so saya duk lukis dia punya apa, synaptic nodes dengan receiving dendrite tu kan, receiving dendrite from the other neuron. Tu so duk lukis lah kat dalam kelas. Okay, jadi pelajar boleh nampak lah kat situ. Okay, alright. Yang ini adalah untuk pool. Okay, untuk quick pool. Okay, contohnya kita buat soalan. Okay, kita tunjuk dekat student, kita present dekat student. So kita suruh student pilih dia nak yang mana satu, true false ke, yes, no, unsure ke apa. So nanti dia akan keluar keputusan dekat situ. Okay, quick pool. Okay, alright. Okay, ini pula, okay, kalau kata student masuk, contoh macam ni kan. So ini adalah antara yang masuk. Okay, jadi kita kalau contoh nak suruh student
kita. Betul lah kan? Right? Okay. Yang ini ni, sorry, ni sama. Okay, yang ini ni leaderboard lah. Kita boleh tengok leaderboard kalau competition start. Okay. Yang ini ni cursor ni biasalah cursor previous and next. Okay, ini kalau kita nak hide toolbar kita. Okay, hide toolbar. Kalau contoh, kadang-kadang bila kita present, student tak nampak yang kat bawah ni, so kita hide dululah toolbar. Okay. Alright, yang ini ni exit slideshow macam biasa. Okay. Alright Okay, jadi kalau untuk class point ni, okay, contohlah. Okay, kalau kata kita nak run, so macam saya akan tekan inilah. Jadi bila kita nak run PowerPoint ni, contoh untuk multiple choice, okay, bagi cikgu-cikgu yang dah masuk, cikgu boleh tengok So saya akan run. Jadi dia akan keluar macam ni. Okay, so kita akan collect lah respon daripada student. Lepas tu, at the same time kita boleh cakap kat student, okay, so kita tunggu jawapan ni dalam masa berapa minit? 1 minit. So kalau 1 minit kita nak close submission, then kita close submission. Ini contoh. Ya. Inilah contoh kan? Okay. So, katalah dah cukup 1 minit, jadi kita nak close submission. Jadi kita close submission macam biasa. Kita close submission. Okay, then kita masukkan, kita mesti tulis yang ini. Kita mesti klik yang ini, insert results as a slide. Okay, insert result as a slide. So, student boleh tengok. Okay, student boleh nampak. Jadi kita insert. So, akan nampak lah dekat sini nanti. Yang ini. Okay? Alright. Okay, ni untuk multiple choice. Okay, untuk multiple choice. So, dan sebenarnya kalau student masuk dalam class point yang dia masukkan kod dan juga nama tadi pun, sebenarnya dia boleh nampak perjalanan slide tu. Okay, dia punya slide viewer tu dari class point dia. Kayaknya dia tak payah tengok Google Meet pun tak apa. Okay, tak apa. Okay, yang ini contoh. So, kalau cikgu nak buat lagi kan, nak buat lagi soalan, so kita tekan je lah just kita klik. Okay, kita tekan saja kat sini. Okay, alright. Macam ni contoh kalau short answer. Okay, dalam satu aktiviti, seorang pelajar meletakkan amoeba spesies di dalam air laut. Jadi, ramalkan apa yang akan berlaku kepada amoeba spesies itu. Terangkan jawapan anda. So, 3 markah. Jadi, bila kita klik sahaja sini, jadi kita akan collect respon daripada student. So, student dia akan type dia punya jawapan. Okay, type dia punya jawapan contohnya. Boleh dengar lagu tak? Tak ada Kak. Tak dengar? Okay. Contohlah kan, student dia bagi jawapan tu kan. Contoh macam ni. Tak ada music sayang, tak ada. Tak ada, tak dengar. Tak ada. So maksudnya mungkin kalau ni mungkin saya kena ubah dekat setting tu nanti. Kiranya kalau tak dengar muzik ni, kita boleh ubah dekat setting dia nantilah. Dekat bahagian kita pilih apa tu, dekat setting Google Meet tu, kita boleh ubah kat situ. Okay? Ini saya tutup. Okay, contoh macam ni kan. So, kita bagi berapa minit untuk pelajar jawab soalan. Okay, lepas tu dah siap. Okay, so kita just close submission. Okay, kita just close submission. Alright, and then jangan lupa kalau untuk short answer ni, save for review. Nanti kita boleh review. Okay, dia tak akan hilang jawapan pelajar ni. Okay, so kita tekan save for review dulu. Okay, nanti lepas tu kita tekan balik view response ni. So, kita just insert result as slide. Jadi, nanti jawapan pelajar dia akan keluar dekat kita punya PowerPoint slide. Dan at the same time, kita boleh bincang dengan pelajar. Okay, kita boleh bincang dengan pelajar terus jawapan mereka. Dan kita boleh tanda lah. Okay, so akan ada sesi soal jawab lah dekat situ. Okay, yang ini kalau slide drawing. Contohnya, suruh pelajar lukis keadaan sel darah merah.
Okay, kita boleh tunggulah. Okay, pada sama je dia punya konsep. Sebab tu macam saya rasa benda ini mudah lah. Okay, contoh ikutlah siapa-siapa nak tolong nak lukis satu. Tak boleh lukis lah cikgu. Dekat atas slide boleh lukis ke? Oh atas slide. Oh okey. Boleh kan? Alright, boleh. Boleh kan atas slide tu. Yes, okey. Kita lukis atas slide yang drawing tu. Okey, contoh. Kan dah keluar dah jawapan. Okey, dah keluar dah jawapan. Music tu ada tapi dia macam broken. Slow. Slow Macam ada berhenti sikit. Itulah apa tu mungkin nak kena inilah kat kita punya PowerPoint pula Google Meet tu kita kena setting apa tu stereo mix kot rasanya kan. Okey, contoh okey dah kan. So student dah submit jawapan dia dalam masa 20 minit. Jadi kita close submission. Okay. And then view response. So insert result as a slide. Okay, so kalau untuk slide drawing ni, okay, selalunya dia akan keluar satu slide ni, satu PowerPoint. Okay, satu slide, satu lukisan pelajar, satu slide. Jadi macam besar sikit lah. So kita boleh ubah sebenarnya. So kita boleh ubah, kita just kecilkan lah macam biasa kan. Kita keep. Okay, so kita kecilkan lah macam biasa. Macam itulah. Tapi selalunya saya biar je sebab student saya kalau dalam kelas maksimum 26 orang. So saya biarkan je lah selalunya kan. Malas saya tak sempat nak kecil-kecilkan tu kan. So kalau kata ramai sangat, yang tu kiranya kita kena kecilkan lah. Kalau tak banyak dekat dalam PowerPoint ni dia ditambahkan kan. Alright. Okay, next. Soalan yang seterusnya yang ini. Okay, muat naik satu jenis makanan yang mengandungi kandungan protein yang tinggi. So yang ini ni image upload. Okay, so kiranya student bolehlah cari mana-mana image dalam internet ke ataupun kalau macam contoh yang saya buat dengan student saya untuk apa tu? Untuk inheritance kan. Untuk topik inheritance, mereka buat cross diagram tu, so mereka snap, so mereka terus upload image dekat dalam class point ni. Boleh juga macam tu. Jadi senang saya nak check satu-satu. Okay, contoh macam ni. Okay. Contohnya guys. Okay, sama juga kita bagi masa dekat student. Okay, kita bagi masa dekat student. So bila student dah submit jawapan mereka, so kita just close submission. Okay. Alright. Okay, kita close submission then save for review. Jangan lupa tekan save for review sebab kita tak nak jawapan student tu hilang. Sebab kadang-kadang kalau tak sempat nak tanda online bersama dengan mereka, so kita boleh tanda masa kita dah habis kelas, so kita boleh mark. Lepas tu nanti next class kita boleh bincang lah dan tunjuk jawapan mereka tu salah ke betul ke. Okay, dan kita boleh suruh mereka buat ni lah pembetulan. So dia akan insert, lepas tu insert as slide. So akan keluar lah. Yang ini pun sama. Kalau image
keluar. Contoh dia akan keluar macam ni lah, nutrisi, digestion, nutrition, macam ni. Okay. Dah keluar kat sini. Okay, so kita close submission macam biasa, save for review, then insert result as a slide. Okay, so dia akan keluar macam ni. Jadi kita boleh tick lah, kita boleh tanda jawapan student. So kalau kata okey betul, betul dan seterusnya lah, kita boleh tick. Okay, alright. Okay, dan kemudian bila dah selesai semua apa kan, lepas tu kalau kata kita nak keluar daripada slide ni, so kita just ni lah, kita just exit slideshow. Tapi dia akan tanya want to keep your ink annotation or not kan. So macam saya selalu keep je lah. Sebab dah puas dah menconteng kat dalam ni, tiba-tiba discharge nanti hilang. Esoknya nak conteng lain sekarang macam banyak pula kita nak ni kan, nak conteng-conteng lain pula, nak buat lain pula kan. So just keep, lepas tu macam biasalah, just save, lepas tu settle. Okay, so selesailah kalau untuk kelas point ni. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak tentang kelas point ni yang cikgu nak tanya? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okay, alright. Tapi kalau macam saya kan, sebab kadang-kadang saya, macam saya dengan student saya saya tak suka buat secara entire screen. Saya tak suka share Google Meet saya secara entire screen. Sebab saya tak boleh nampak student saya. Macam sekarang ni memang saya pun tak nampak cikgu-cikgu kan. Selalunya saya akan buat ni lah, slideshow ni. Okay, saya akan set dekat sini. Lepas tu, so bila saya present nanti, jadi sebelah ni saya boleh tengok student saya. Okay, yang sebelah lagi saya boleh tengok saya punya slide. Okay, contoh kalau macam sekarang ni, kalau saya stop presenting. Yes. Betul cikgu. Kiranya. Okay, so kalau ada Windows, macam ni kan Windows. So saya just share. Jadi sebelah ni saya boleh nampak student saya, okay, dan at the same time saya boleh tengok saya punya PowerPoint slide. Okay, PowerPoint slide. Okay, alright. Jadi kalau kata macam tadi, macam yang kita play, masa kita play apa tu, kita punya class point tu kan, kita play class point tu, bila saya present macam ni, okay, bila saya guna dari segi Windows, okay, source, kalau macam kita play dia punya soalan tu, student takkan nampak jawapan mereka. Okay, saya lagi suka macam tu. Sebab kalau student nampak kan nanti yang lambat nak tulis jawapan tu kan, nanti dia nampak jawapan kawan dia orang kan. So saya tak, kira jawapan yang tadi tu dia takkan nampak. Okay, dia takkan nampak. Jadi bila kita insert slide, baru dia boleh nampak jawapan setiap orang yang jawab dekat dalam yang jawab soalan tersebut. Okay, alright. So ni depends lah dekat cikgu. Okay, jadi macam tadi saya tengok, okay, untuk PowerPoint ni, okay, yes, kita save PowerPoint ni dengan different name. Macam saya pun memang saya buat macam tu lah juga. Okay, macam yang tu pun memang saya buat dengan student saya, dengan student pula, dengan kelas saya. Contoh, memang saya asingkan. Okay, contohlah, sekejap. Sekejap dia clear screen. Okay, contohnya macam dengan kelas-kelas yang saya ajar, contoh
Alright? Okay. Jadi untuk class point ni, okay, jadi sebenarnya inilah ni. Ya? Ada soalan? Okay, Cikgu Izani. Alright, okay. Right. So, ini kalau macam mana pelajar nak sertai class point. So, inilah minta pelajar type classpoint.apps di Google, kemudian suruh dia masukkan class code. So, bila dia dah masuk class code, so maksudnya dia boleh join. Okay, dia boleh lakukan latihan bersama-sama dengan kita. Okay? Alright. Jadi, untuk class point, macam yang saya bagi tahu, class point dia ada community class point Malaysia. So, ini adalah FB dan juga Telegram untuk class point di Malaysia. Dan di dalam FB dan juga Telegram ni, dia ada certified class point trainer. So, mereka lah yang selalu akan jawab soalan, yang akan bagi tahu kalau ada masalah apa dengan class point. Jadi, mereka yang akan bagi respons lah. Okay? So, cikgu boleh join lah kalau nak join kat sini. Okay? Dan boleh tengoklah mana-mana aktiviti yang dilakukan oleh lain-lain cikgu. Okay? Lain-lain cikgu. Sama. Okay? Alright. Okay. Ada pertanyaan tak cikgu-cikgu tentang class point? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Okay. Alright. So, saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini, jadi sama-samalah kita dapat memperbagaikan kaedah pembelajaran interaktif di dalam PDPR. Dalam PDPR, sebab kita tahu kan PDPR kita ni akan berterusan, tak tahu sampai bila. Mungkin sampai akhir tahun pun mungkin juga, sebab Penang masih lagi dalam fasa 2. Masih lagi dalam fasa 2. So, sebab tak nak bagi student boring lah sebenarnya. So, kita kena perbagaikan lah. Bagi saya, kita kena perbagaikan cara pengajaran kita semasa PDPR. Okay. So, dalam masa yang sama, selain daripada latihan-latihan secara manual yang kita bagi, so kita boleh juga try dengan pelbagai cara-cara menggunakan pembelajaran interaktif. Okay. Jadi, saya rasa kalau tak ada apa-apa pertanyaan, so setakat itu sahaja. Okay. Setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Dan ini ada Cikgu Chong ada bagi tahu kat sini kan. Alright. Okay, so setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Okay, jadi saya minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang perkongsian saya ini. Dan seterusnya saya mempersilakanlah Puan Rohiza untuk menyampaikan perkongsian yang seterusnya. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua di atas perkongsian yang cukup menarik. Okay, kejap ya, saya cuba share saya punya slide. Sekejap ya. Aduh, saya tak jumpa pula kejap-kejap ni. Okay, boleh dengar tak saya punya ni? Sekejap Tanya je. Okay, cikgu boleh nampak slide saya tak? Nampak? Okay. Saya cuba sebab bila saya tak boleh nak perbesarkan
Okey, saya baca daripada ni Okey, saya cuma nak sharekan saya perkenalkan diri saya dulu Saya Cikgu Rohiza. Saya telah berkhidmat lagi 5 tahun lagi, insyaAllah saya pencen tahun 2026. Saya sebelum dekat Penang, saya berkhidmat dekat Konvent Bukit Nanas KL. Lepas tu saya buat master 2 tahun. Kemudian saya masuk ke bahagian teknologi pendidikan selama 1 tahun sebelum saya berpindah ke Sains Kota Tinggi Johor selama 7 tahun. Kemudian baru saya balik ke Penang dalam tahun 2014. Dan dalam tahun 2014 tu saya ni jenis yang suka mencuba satu-satu benda yang barulah. Jadi dalam setiap tahun saya akan buat saja macam program-program yang interaktif, maksudnya yang menggunakan pelajar dan sebagainya Jadi apa yang saya nak cuba sharekan di sini adalah beberapa dapatan lah daripada apa aktiviti yang saya buat dekat sekolah sampai agak keputusannya meningkat daripada biasa. Okey. Tapi sebenarnya bukan aktiviti saya seorang. Dia merupakan gabungan di antara saya dan panitia. Okey, di mana perhubungan di antara panitia tu yang amat penting yang menentukan bahawa pelaksanaan apa program yang kita rancang menjadi kenyataan. Satu gabungan yang amat baik saya dengan Cikgu Afizah banyak membantu dan boleh meningkatkan keputusan dekat sekolah kami lah setakat yang beberapa tahun saya di sekolah Tun Said Syekh Syabuddin. Okay, and then saya nak kongsikan di sini dari segi result Okay, saya gunakan pendekatan 1000 ni bermaksud apa? Macam-macam kita yang saya buat dan sebelum daripada sebelum era pandemik dan pada era pandemik sendiri. Okey. Kita tengok yang ni. Ini adalah tahun SPM yang sebelum ini iaitu tahun 2020. Okey, di mana keputusan dia saya fokuskan kepada pelajar-pelajar macam mana nak dapat markah yang terbaik. Kalau contohnya kertas 1 kena buat apa, kertas 2 kena result yang macam mana Okey, lepas tu hasilnya pencapaian kami pada tahun 2020 SPM 2.91 bagi saya itu dah bersyukur dah. Walaupun sebelum ni kami biasa dapat yang terbaik 2.0 tapi dengan sebab setiap tahun kami akan dapat pelajar yang pelbagai kerena Okey, sekolah sains dia ada banyak jenis sekolah sains. Okey, maksudnya ada sekolah sains yang dapat pelajar elit, cream of the cream, kami dapat yang biasa-biasa saja. Okey. Jadi bergantung pada kreativiti cikgu tersebut sama ada nak jadikan pelajar kita tu yang macam mana. Jadi itulah tugasan cikgu dekat sekolah sains. Okey. Lepas tu kalau kita lihat ini adalah dapatan sekolah kami daripada tahun 2016 hingga tahun 2020. Ini adalah yang terbaik lah. Saya masuk 2014, ada sedikit peningkatan dan itu adalah satu kejutan lah tahun 2016 dapat 2.0. Kemudian menurun sikit sebab aktivitinya saya tak buat sepenuhnya seperti 2016 saya tak buat sepenuhnya sebab bagi sekolah kami setiap batch tu kena dipegang oleh seorang ketua dan kita akan melihat kita ikut susunan yang diaturkan oleh kita panggil ketua prima daripada tahun 2016 saya memegang ketua prima. Kemudian ini dah berubah sikit jadi pelaksanaannya tak boleh nak sama. Balik kepada tahun 2020 ini je apa yang saya dapat atas usaha saya dengan Cikgu Afizah. Saya tak nak kata saya seorang ni, saya dengan Cikgu Afizah. Okay. Lepas tu next.
Okey, ini adalah yang saya cuba nak gambarkan adalah pada tahun pada SPM 2020, 44 orang daripada 76 orang pelajar kami mendapat A. A bermaksud dia ada A+, A tolak lah, dan dia merangkumi 58% lah kan. Okay, jadi nak cecah A+ ni memang susah. Even nak dapatkan A pun agak payah Jadi apa yang kami nak cuba buat adalah nak ubahkan pelajar-pelajar yang daripada percubaan ini daripada C naik ke result yang lebih baik nak kurangkan. Jadi kalau daripada 7 pada percubaan dia jadi tinggal 2. Jadi bermaksud yang C ni telah naik ke atas Jadi disebabkan saya ni adalah cikgu yang memegang tampuk pelajar lemah, jadi ada banyak 2-3 perkara yang saya laksanakan lah. Okay, ini adalah contoh lagi bagaimana pelajar saya yang G boleh sampai dapat D. Okay, ini adalah contoh yang pelajar lemah saya pelajar lemah saya trial G, D dan sebagainya boleh dapat ke C+. Okay, ada juga lagi pelajar-pelajar yang boleh dapat contohnya yang G, D dapat ke C+. Okay. Dan juga kepada ni pelajar yang C, D pergi ke B. Okay. Sekejap Okay. Ini adalah pelajar yang daripada D ke B. Jadi saya nak share dekat sini apakah beberapa cara yang saya gunakan pada tahun 2016 dan tahun 2020 di mana berlaku satu lonjakan yang drastik. Itu yang saya maksudkan dengan satu lonjakan drastik Dulu pada masa bukan online, saya hari ni saya share dua cara, bermaksud pada era sebelum pandemik dan pada era pandemik apa yang saya buat. Okay. Jadi saya highlightkan dekat sini, ini adalah kalau saya menggunakan 1000 soalan, memang cikgu-cikgu kat Penang memang dah biasa dengar lah saya guna banyak soalan objektif, dan banyak sekolah yang dah pakai. Contohnya sekolah sekolah sains Tapah, dia kami bertukar modul pada tahun lepas, dan mereka memang berlaku lonjakan yang drastik lah dekat pelajar mereka Okey, ini adalah cara lama lah yang saya guna tahun 2020, di mana saya gunakan buku macam ni. Ada juga cikgu-cikgu yang dah share buku-buku yang macam ni. Kemudian saya nak pada tahun 2020 ni memang saya bagi banyak sangat info kat mereka. Saya buat soalan objektif, saya buat soalan struktur dan sebagainya. Bermaksud kan semua soalan saya buat. Soalan objektif, soalan struktur, soalan kertas 3. Okey, jadi pada era pandemik ini saya gunakan format online pula untuk buat kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey, untuk kertas 1 saya menggunakan objektif daripada quiz board. Ini adalah daripada Telegram Telegram ini adalah contoh quiz-quiz yang dibuat, dan pelajar akan menjawab secara online dengan menggunakan Telegram lah. Saya banyak gunakan Telegram Okay, so ini adalah contoh-contoh dia. Jadi soalan kuis harian ni yang saya namakan sebagai kuis harian, saya implementkan kepada pelajar Form 4 dan Form 5, dan soalan objektif tu hanya 5 soalan satu hari. Okay, dan dengan menggunakan quiz board, dan markah ni selalunya saya minta tolong ketua kelas untuk rekod dan paparkan setiap hari dalam grup Telegram. Dan saya akan beri contohnya pada bulan Julai saya akan umumkan siapa pemenang, bermaksud yang dapat markah tertinggi daripada keseluruhan Jadi pengetua akan bagi hadiah. Okey, ini adalah contoh soalan. Ini adalah beberapa contoh markah yang mereka perolehi lah. Kebanyakannya dapat 3, dapat 5, ada dapat 4, ada macam-macam skor. Jadi kita boleh nampak dekat sini peningkatan pelajar-pelajar
peningkatan pelajar-pelajar dalam soalan peningkatan soalan objektif. Lepas tu, apa yang saya buat adalah saya bagi hadiah bulanan. Ini adalah contoh hadiah bulanan yang saya bagi di mana parent yang menyumbang. Okey, ini adalah kita minta pengetua umumkan. Jadi mata pelajaran lain pun ikut sama, fizik, kimia, sejarah pun ikut cara yang biologi buat. Dan kami setiap ujung bulan, awal bulan kami akan umumkan, contohnya 1 Ogos saya akan umumkan pemenang bulan Julai. Okey, dan ini adalah contoh pemenang bulan Julai lah. Pelajar tersebut dia tunjuk bukti yang dia dapat hadiah kat rumah dia. Okey, lepas tu bila kita ada juga kertas saya buat contoh kalau itu tadi kertas 1 ni kertas 2 ni zaman lama zaman sebelum era pandemik. Saya buat buku nota, maksudnya pelajar akan dapat nota ini yang mereka dapat untuk tahun 2020 punya result. Saya bagi soalan kepada pelajar dan ada juga saya ini adalah memang tradisi saya lah. Tradisi saya akan buat buku nota di mana dalam buku nota ni ada pelbagai bahan yang soalan-soalan dan selalunya buku nota ni dia akan merangkumi beberapa daripada form 4 sampai form 5, lebih kurang form 4 ada 100 soalan lebih, sama juga form 5 100 soalan. Bermaksud mereka setiap pelajar dia akan nomborkan soalan tersebut dan setiap pelajar mesti ada nombor yang sama bagi soalan yang sama untuk counter check balik Dan kalau untuk era tahun 2016 saya menggunakan borang ini borang ini di mana mereka akan berinteraksi, bermaksud pelajar A akan terang tentang soalan A, soalan 1 pada pelajar B dan seterusnya sehingga habis buku nota tersebut. Okey. Tapi ini saya stop dekat tahun 2016 je. Tahun berikutnya saya tak laksanakan. Okey. Kemudian ini antara beberapa borang jawapan. Ini dah macam dah macam lama. Okay, tapi ianya memang berkesan bagi saya Tapi saya hanya guna tahun 2016 sahaja. Okey. Kemudian bagi tahun seterusnya pendekatan secara era pandemik, okay, saya buat di mana kejap saya kena ni okey. Jadi pelajar semasa kalau kertas 2 saya galakkan mereka untuk membuat trial trial setiap negeri. Ini adalah contoh macam mana pelajar-pelajar saya buat trial. Okey. Okay, ini adalah antara bila mereka buat saya assign mereka untuk buat trial negeri. Okey, setiap negeri dia orang akan in charge. So bila mereka buat jawapan ni semua, so mereka akan present dalam kelas. Okay. Kak Iza keluar kot. Kita ada. Salah tekan kot. Iza ter-left out. Ya, dia ter-left out. Saya nak call. Somebody has to call her. Okay. Emma call. Alright. Saya nampak ramai rakan-rakan kita, Cikgu Nanggai ada, Cikgu Sureti. Untuk maklumat semua, sebentar kita menunggu Kak Roiza masuk balik. Cikgu Sureti daripada SMK Jawin telah berpindah ke Johor baru tau. Ke Johor, Kulai. Okey, mungkin rakan-rakan kita
ada yang tak tahu lagi ke? Okay. So, okay Kak Ruiza dah masuk. Kak Ruiza tak dengar lah. Okey, sorry. Tadi terkodik-kodik, tak tahu macam mana. Okay, tak apa. Dekat mana tak? Sekejap Sebab saya bila saya tu kan. Okey, sekejap. Sampai mana tadi Irma? Sampai yang apa tu buat buku ke apa tu tadi? Orang siapkan soalan struktur kertas 2. Okey, sekejap. Last sekali. Cuba cari, saya cuba cari sikit lagi Yang tentang Mana ke? Yang ni ke? Yang tu itu. Okey. Sebab saya nak buka ni, link tu. Okey, kalau macam tu saya tak buka link lah. Okey. Right, ni okey, so saya tak dapat nak tunjuk contoh. Okey, ni adalah contoh mereka bentang bahan-bahan mereka lah. Okey, lepas tu okey, setelah tadi yang saya cuba nak terangkan adalah pelajar-pelajar saya ni saya agihkan kepada mereka buat pembentangan untuk soalan trial dan juga buku nota. Itu settle Okey, kemudian pelajar-pelajar ni dalam tahun 2016 dan juga saya implementkan dalam tahun 2020 adalah kita agihkan pelajar ni kepada beberapa kumpulan di mana pada tahun 2020 kita agihkan kepada kumpulan Elit, Bestari dan Jauhari berdasarkan kepada markah mereka. Okey, tapi bagi tahun 2021 kita sediakan modul. Okey, macam tahun 2016 saya tak letakkan dekat sini, tapi 2016 saya buat macam ni tau. Tapi dapat bantahan sebenarnya. Di mana pelajar yang terbaik, okey, saya letakkan dalam program Kak Izzah. Ya. Apakah slideshow tu? Macam mana? Slideshow. Boleh Kejap. Saya akan tak pakai slideshow tu bawah tu tak, nanti ini yang okey. Yang kalau akak buka ni boleh ni takut terleft lagi. Okey, tak apa. Okey, ni adalah kita cuba kalau terleft nanti saya try bagi tahu balik. Ni adalah contoh trial. Okey. Boleh nampak tak Ilma? Nampak. Okey. Ini adalah contoh soalan yang pelajar saya buat. Lepas tu nanti tekan apa nanti terleft pula. Okey. Cikgu Rohiza telah hilang sekali lagi. Terleft lagi sekali tu. Puan Susilawati, Cikgu Suryati dah leave Penang already. You so sad lah. Ya. Kak Su kan ada kat dalam ni. Dia ada. Tu saya hello sikit. Hai kawan. Tak apa. Bagi peluang kan Kak Riza. Nanti dia panik pula. Kak Riza tak dapat masuk lagi. Okey, sebelum tu tak apa, kita tunggu macam mana? Kita tunggu Kak Riza sikit lagi ke? Kita tunggulah Sat dia masuk. Okey, dan Puan Susi nak kongsi anything? tak, saya nak maklumkan saya ada appointment dengan Tan Suhaimi pengarah regulasi. Jadi kemungkinan saya tak dapat nak teruskan bersama-sama dalam program ni. Okey. So saya serahkan Cikgu Irma untuk handle lah sehingga ke akhir program. Mohon Cikgu Irma.
Okey, baik. Okey, saya minta maaf semua. Jumpa lagi nanti ya. InsyaAllah kalau saya sempat habis berjumpa dengan Tuan Saimi, saya akan join balik. Okay. Okay, terima kasih Puan Susi. Bye. Have a safe journey. Bye-bye. Saya baik. Okey, pengusian digital tools tentang class point. Actually, last week saya ada juga belajar tentang class point. Dan kita tengok perkongsian daripada perkongsian amalan terbaik lah daripada Kak Roiza. Okey. Okay, bye. Yang lain jangan keluar lagi tau. Saya je. Okey, so kita tunggu sekejap. Kak Riza masuk. Okey, tu dah masuk dah. Alright, okey. Kak, tak dengar suara. Tak sure akan tekan apa sampai terkeluar. Aduh, hai, sorry. Inilah. Mana Akak kena share screen lagi lah kan? Kak, tadi kongsi pelajar punya produk. Okey, kejap Yang ni Okey. Ini antara program yang kita buat. Ini adalah seminar perdana tadilah Okey, kemudian apa lagi? Okey. Alright, ini so kita ada modul-modul ini. Okey, lepas tu kejap saya buka ni. Okey, ini adalah last kali untuk penggunaan modul. Kita pilih pemenang. Okey, so kalau untuk buat secara topikal, pelajar-pelajar ni dalam buku saya tu, okey, kita ada untuk form 4 kita ada 100 soalan, dan untuk untuk form 4 110, form 4 100 soalan. Maksudnya dalam mereka yang saya katakan buku tadi Okey, and then pelajar rendah ni saya akan bagi satu teknik yang saya belum dedahkan dekat siapa-siapa lah, tapi dekat sekolah-sekolah saya mereka dah tahu. Saya guna teknik pen merah, pen hijau sebab saya handle pelajar-pelajar lemah dekat sekolah saya. Jadi macam mana kita nak naikkan mereka daripada grade G kepada B tadi Okey, kita guna teknik macam kita menanda kertas exam SPM. Okey, di mana ketua dengan pemeriksa bawahan kan. Jadi kita sebagai cikgu, kita akan share pelajar-pelajar yang rendah ni, kita akan bagi kepada mereka kertas kertas pelajar pandai. Okey, supaya and then kita akan bincang jawapan tersebut. Dekat mana pelajar pandai tadi yang kita golongkan sebagai diamond tadi, dekat mana untuk soalan A, kat mana mereka boleh dapat markah. Jadi pelajar yang rendah tadi daripada goal tadi, mereka akan tandakan okey, ini markah 1, markah 2, markah 3. Lepas tu mereka akan tanda dengan pen merah. Okey, jadi mereka akan faham. Terutamanya paper 3 memang membantu Paper 2 dia selalunya kurang sangat membantu. Cuma kita kali ni kalau paper 3 kita highlightkan kepada contohnya mendapat markah penuh untuk kertas 3. Itu dah ni Jadi setelah mereka habis tanda dengan pen merah, kita sebagai guru kita collect balik dan kita retanda dengan pen hijau untuk mendapat pemarkahan yang sebenar untuk grup yang diamond tadi. Okey, lepas tu bila kita memberi terangkan kepada pelajar-pelajar, kita pastikan mereka mendapat teknik untuk mengikut formula. Maksudnya setiap cara mereka pelajar-pelajar nak menjawab tu, dia ada formula cara untuk jawab sendiri. Saya rekalah formula tersebut. Contoh paper 3 semua orang tahu kan, kita guna formula tu. Okey, lepas tu daripada dapatan saya interview pelajar-pelajar saya tahun 2020, mereka kata latih 2B ni adalah amat membantu. Latih 2B di mana semua trial
pelajar-pelajar buat, saya akan pastikan setiap pelajar buat dan hantar. Itu yang kadang-kadang kita tak sempat, maksudnya tak sempat nak buat. And then kita mesti bincang jawapan. Setiap satu, contohnya kita ada 14 negeri untuk trial kan. Semua negeri kita buat dan semua negeri kita bincang bersama-sama jawapan yang tepat. Itu adalah yang terbaik. Okay? Di mana dan selalunya kalau kumpulan pelajar-pelajar yang rendah ni, pelajar yang golongan yang rendah ni, mereka ni antara yang kadang-kadang habit, dia orang punya sikap lah. Sikap yang orang kata, malas nak buat. Jadi kita akan pastikan yang malas tu bagi jadi rajin. Okay, jadi kita kena sentiasa pastikan mereka buat dan mendapat jawapan yang sebenar. Okay, jadi apabila setelah mereka buat, mereka mesti hantar dan kita mesti tanda. Itu yang konsep yang kita implement, di mana kadang-kadang kita sendiri pun malas, tapi sikap kita sebagai cikgu, kita kena jadikan pelajar-pelajar kita tu macam anak-anak kita sendirilah. Okay, kita jadikan macam anak kita sendiri, buat, pastikan mereka buat dengan tepat. Okay, ini adalah contoh kertas 3 di mana saya buat online. Okay, saya bagi modul dan mereka buat dan mereka present. Okay, ini antara kertas 3. Ini yang saya suruh mereka buat secara online dan present dekat dalam kelas. Okay, itu sahaja yang saya nak kongsi dan macam saya rasa macam tak kesampaian sangat sebab banyak kali terkeluar. Okay, jadi saya harap kalau ada mana-mana cikgu yang nak tanya, boleh tanyalah. Sebab saya tak macam online ni saya buat cara biasa saja. Lepas daripada pelajar habis syllabus, saya akan buat trial negeri dan then pelajar yang akan present. Itu yang saya saya implement dekat kelas saya. Dan presentation tu secara trial dan juga secara buku nota mereka tadi. Dan saya harap apa yang saya share tadi tercapailah maksud apa yang saya nak bincangkan, nak bagi tahu cikgu-cikgu kali ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kalau tak faham, sebab saya punya teknik macam biasa-biasa saja. Okey. Assalamualaikum Kak. Ya, salam. Puan Raizan nak tanya kita balik nanti kita ada masa yang katakanlah kita ada masa untuk belajar. Bagaimana dalam masa yang singkat tu kita nak ulunkan budak-budak yang rendah ni, yang goal tadi, yang grade rendah lah, sebab kita nak pushkan dia naik ke atas. Ada bagi antara yang saya buat di pelajar-pelajar Go tadi, mereka memang kena buat latih to be. Contohnya kan, kita fokuskan tajuk yang mudah-mudah saja dulu. Contohnya yang form 4. Form 4 macam modul goal tadi, yang saya buat peringkat SBP tadi. Modul goal tu adalah tajuk-tajuk form 4 saja. Di mana kalau tajuk form 4 tu mereka mahir, sebab itu adalah yang utama yang selalu soalan keluar kan. Okay? Jadi kita highlightkan kepada mereka struktur dan juga esei. Okay, esei contohnya macam saya nak tunjuk tadi, saya tak tahu kesampaian ke tidak. Esei ni pelajar-pelajar kita dia memang suka macam ni tau. Okey, kalau kita bagi satu soalan, bahkan kita suap mereka. Okey, contohnya terangkan proses respirasi. Okey, kita akan bagi tahu kita ni 10 markah. Okey, kita bagi tahu kat pelajar ni 10 markah. Dan 10 markah tu poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 sampai poin 10. Okey, jadi bila kita bagi dengan keadaan macam tu, mereka dapat dan kita nak mereka buat. Maksudnya setiap orang memang kena buat. Okey, contohnya macam buku nota saya tadi tu kan, saya panggil pelajar-pelajar saya panggil kitab bio. Jadi bila naik sekolah nanti, saya akan pastikan yang pelajar lemah tadi mesti lengkap.
mesti lengkap dengan buku nota mereka dan kita fokuskan macam soalan-soalan objektif tu kita dah pastikan mereka dah buat dalam online kan. Online paling senang buat objektif. Jadi pada untuk masa bersemuka nanti kita fokuskan kepada soalan struktur, soalan esei dan juga kertas 3. Okey, kertas 3 contohnya macam mana cara nak jawab kertas 3 contohnya hipotesis, buat jadual. Okey, yang itu yang paling penting. Maksudnya kita boleh gunakan format, contohnya kita bagi exam kan. Kita buat simple exam untuk kertas, kita agihkan dulu, katalah dah ada result pelajar-pelajar, kita kelompokkan dulu kepada tinggi, sederhana dan rendah. Lepas tu kita akan ya? Okey, kita akan exchangekan. Contohnya macam ni kita ambil kertas pelajar tinggi tadi, tunjukkan dekat pelajar-pelajar rendah tadi macam mana pelajar tinggi boleh dapat markah. Itu yang kita guna teknik pen merah, pen hijau tadi. Okey, sebelum tu kita kena terangkan teknik menjawab dululah. Terangkan teknik menjawab kepada pelajar-pelajar semua, pastikan mereka mahir, kita buatkan ujian dan kita duduk tanda dengan pelajar-pelajar. Jangan biar pelajar buat sendiri, kita akan pergi setiap orang. Maksudnya contohnya nak tulis hipotesis. Okey, pelajar yang rendah ni kadang-kadang hipotesis pun tak berhenti tulis. Okey, so kita akan ajar macam mana nak dapat 3 markah untuk hipotesis. Ada juga cikgu yang tersalah ajar, mereka tulis reverse hipotesis. So kita sebagai guru, kita kena share lah macam mana, kita kena tahu sendiri kalau hipotesis tu macam mana, reverse hipotesis macam mana, yang dekat bahagian mana kita perlu dapat markah. Itu satu contoh hipotesis saja. Kalau kita lihat macam mana nak melukis graf so kita pergi setiap item yang ada dalam paper 3 tadi. Okay, kita uji pelajar-pelajar tersebut. Uji pelajar and then kita tunjuk dekat pelajar dekat mana nak dapat markah untuk setiap satu. Contohnya untuk jadual macam mana dapat markah, untuk graf macam mana nak dapat markah. Sebab pelajar yang rendah ni selalunya mereka akan salah kepada benda yang senang. Okay? Jadi benda tu mereka anggap susah. Jadi kita kena tunjuk satu persatu. Kalau pelajar yang top ni selalunya dia punya kesalahannya terhadap esei ataupun struktur ataupun soalan yang agak-agak susah, di mana kalau pelajar rendah tu kalau esei tu memang kita letak tepi, memang kosong ke ataupun tak dapat full marks Tapi kalau pelajar top selalunya esei, kita akan pastikan pelajar-pelajar ni akan dapat markah penuh. Okay, kalau mereka tak dapat markah penuh, itu something wrong. Maksudnya kita lihat kepada kertas 2. Jadi penekanan kepada pelajar lemah ni lebihkan kepada objektif dan kertas 3. Okay, manakala untuk pelajar sederhana dan tinggi, okay, kita fokuskan kepada soalan esei dengan struktur. Okay, pastikan mereka dapat markah penuh. Jadi macam mana nak ajar mereka untuk dapat markah penuh adalah dengan dengan dedahkan kepada teknik menjawab esei, penulisan esei ataupun struktur. Macam mana nak lengkapkan. Jadi mereka kena ada nota yang lengkap. Kita kena dedahkan kepada mereka teknik menjawab kebat macam mana dan sebagainya. Ada apa-apa, saya harap itu dapat membantu jawapan yang ditanya oleh kawan kita tadi. Terima kasih Kak. Okey, sama. Saya dimaklumkan kalau tak ada soalan saya kena tutup, tapi tak pasti pula sama ada Puan Suzy ada tak dalam ni. Tadi macam ada kan? Rasa Puan Suzy keluar kot. Keluar dah saya dapat info daripada Puan Suzy tadi. Dia kata kalau tak ada apa-apa soalan yang Q&A yang banyak, saya boleh tutup majlis. Okey, kalau saya tunggu ni. Harap perkongsian saya tadi membantulah sebersedikit
pelaksanaan apa dekat sekolah saya. Kalau modul tu saya minta maaf saya tak boleh nak kongsi sebab itu hak milik SPP. Tapi sebenarnya tak ada banyak apa pun. Kita agihkan kepada modul Form 4, modul Gold, modul yang Platinum tu adalah campuran antara Form 4, Form 5 dan Diamond tu kita fokuskan Form 5 sahaja. And then pembahagian pelajar tu yang amat penting. Pembahagian pelajar ikut ranking tu kan. Tapi kadang-kadang ada yang tak setuju. Okay? Tapi bagi saya, ini perkongsian daripada sekolah lama saya lah. Kalau nak agihkan macam tu, pernah dilaksanakan, pelajar ni akan berubah tempat. Contohnya, katalah dia diagihkan kepada grup yang tinggi tapi bila di exam markahnya turun, kita ubah kelas. Itu pun boleh juga kita laksanakan tapi agak merumitkan pentadbiran lah. Itu saya laksanakan pada tahun 2016 di mana pelajar akan untuk nak kekal berada dekat kelas yang top, mereka terpaksa berusaha untuk pastikan markah mereka tak jatuh. Itu ada antara cara di mana result boleh naik jugalah. Tapi nampak macam kejam lah kan. Macam pelajar saya ni dia pandai tapi kadang-kadang dia malas. Jadi untuk nak rajinkan mereka kena ada sesuatu yang memaksa mereka untuk kekal dekat ranking tersebut, kena buat sesuatu. Kak nak tanya lagi, untuk buku nota tu bermaksud akak buat berdasarkan topik tetapi jawab soalan. Macam tu ya? Dia macam ni Contohnya saya ambil satu-satu respirasi lah. Terangkan proses respirasi. Masa tu kita ajar respirasi. Jadi kita nomborkan. Okey, soalan nombor 1, terangkan proses respirasi. Daripada respirasi contohnya amoeba, kata unisel kan. Lepas tu tentang sistem trakea ke untuk insek. Jadi tajuk kita tu kita jadikan dia sebagai soalan. Jadi jawapannya daripada buku teks. Semua maklumat saya daripada buku teks. Jadi proses dia adalah saya nomborkan sebagai contohnya terangkan proses fotosintesis. Okey, P1 apa, P2 apa. Jadi proses semua yang ada dalam buku tu saya jadikan dia sebagai point dia. Jadi daripada tajuk 2 sampai tajuk 15, so nombornya akan berterusan. Jadi keseluruhan Form 4 tu ada lebih kurang 110 tadilah yang saya share tadi. 110 soalan dan semua orang akan dapat soalan yang sama dan point juga point yang sama. Okey, faham. Terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum. Salam. Kak Rohiza. Saya. Nak tanya pendapat Kak Rohiza lah. Untuk paper 3 kan, macam mana Kak Rohiza nak buat latihan untuk yang baru ni? Okey, yang baru ni kan, kalau kita lihat yang format dia lebih kurang sama je. Kita boleh refer balik format soalan yang lama. Kita fokuskan kepada cara penulisan. Contohnya macam mana mereka nak tulis hipotesis, macam mana nak buat graf, macam mana nak tulis kesimpulan dan sebagainya tu. Sebab ada item yang mereka kena buat macam tu. Bila akak dah go through soalan kertas 3 yang yang sekarang KSSM ni, dia sama je. Cuma sama ada dia ada ataupun tak ada. Sebab dia kalau dia ada, mungkin tak ada dalam bio, ada dalam fizik. Tak ada dalam fizik, mungkin ada dalam kimia kan. Jadi kita ajar je semua format dia daripada kaedah kaedah yang dalam paper 3 tadi, untuk predict dan sebagainya tu kita ajar mereka cara nak menulis yang sama. Boleh rujuk kertas 3 yang lama. Okey, jadi ajar mereka macam mana format nak menjawab soalan. Tak kisahlah soalan itu akan keluar dalam paper bio ke, fizik yang kimia ke. Jadi mereka dah tahu dah cara nak jawab.
latih to be pun kita boleh guna je kertas 3 KBSM. Okey? Okey, terima Cikgu kasih. Rohiza, Ya. Cikgu Rohiza. Ya, yang saya. kertas 3 kan, adakah saya tengok contoh soalan yang diberikan dari Aha. cikgu itu macam fizik kimia itu prosedur semua bagi, tapi macam bio kan dia ada panggil student tuliskan prosedur kan. Tak Okey, semestinya. dia macam ni. Dia tak semestinya dia tengok kepada kita dapat jenis yang macam mana. Kan kita ada 3 bentuk soalan. Okey, soalan Ima boleh share tak Ima kalau nak terang dekat cikgu? Okey, Cikgu kejap saya cari kod ada lagi. Rasanya ada kod kejap Akak boleh stop present Ima? Ima nak present kan? Tu macam mana? Sekejap Kak Izzah, saya nak kena cari dulu file tu. Okey, dia cikgu dia macam ni tau. Dia ada 3 jenis kan. Kalau kita yang mengikut prosedur, kalau bio dapat yang mengikut prosedur, kita akan pelajar akan ikutlah prosedur yang diberi. Kalau soalan bio tu terkena pada masa yang jenis kita kena tulis prosedur tak diberi, maksudnya kita kena cipta, dan kita ciptalah. Maksudnya 3 bentuk soalan tu akan berbeza antara bio, fizik dan kimia. Tengok kita tak tahu sama ada bio dapat yang mana satu. Tak semesti biologi lah, sebab saya tengok contoh yang diberi itu ialah kertas soalan biologi. Tak. Dia sama ada dia daripada 3 jenis tu kita tak tahu kita dapat yang mana satu. Baik. Terima kasih. Maksudnya yang prosedur itu pelajar pun kena hafal. Ya, betul. Dia kena tahu. Sebab kalau katalah bio dapat yang kena reka cipta prosedur, diberi bahan dan kena predict prosedur dia macam mana, so mereka kena rancang eksperimen lah. Jadi mereka kena tahu. Kalau yang kita dapat bio yang jenis ikut arahan, ikut prosedur, then pelajar akan ikut dan tulis dekat dalam kertas soalan tersebut lah. Sebab kita dalam eksperimen kita tak tahu kita dapat jenis yang macam mana. Jadi yang define operationally itu pun kena tahu lah. Kena tahu. Ya, betul. Sebab tu yang saya kata kita boleh refer balik kertas 3 KBSM dan kita ajar semua teknik yang ada dalam kertas 3 tu dan mungkin akan diaplikasikan dalam KSSM punya. Sebab dia sama ada bio akan keluar, fizik ataupun kimia. Baik. Terima kasih Cikgu Rohiza. Okey, sama. Ima dapat Ima? Adalah dia punya soalan tu, tapi kiranya saya rasa untuk setiap orang rasanya dah dapat. Sebelum ni pernah dapat kot dia punya contoh soalan yang tahun lepas tu kan, masa kita buat penataran untuk KSSM mengikut setiap PBD kan. Kalau ingat balik lah. Rasa ada tapi cikgu pun nak saya tunjuk ke apa? apa? Nak saya tunjuk ke? Cikgu pun dah tunjuk ke? Yang Pulau Pinangnya. Betul? Ya. Pulau Pinang saya ada. Kiranya kalau macam untuk amari ni seperti yang diterangkan masa tahun lepas kan, kita ada penataran KSSM tahun lepas pada bulan 12 kalau cikgu-cikgu ingat lagi. Okey, jadi kiranya kalau untuk amali ni tak semestinya untuk soalan bio tu dia akan bagi setiap tahun soalan yang keluar tentang perancangan. Maksudnya pelajar kena tulis prosedur eksperimen. Jadi dia mungkin akan berubah-ubah setiap tahun. Kiranya setiap subjek tu, fizik, kimia, bio, dia akan ada peluang untuk dapat soalan-soalan seperti itulah. Jadi sebab tu kalau untuk amali kertas 3 ni macam yang Kak Izzah cakap tu, kita ajar sahaja cara menjawab soalan-soalan amali tu sebab dia macam lebih kurang sama macam kertas 3 KBSM. Macam itu je. Okey, kalau cikgu nak macam nak tingkatkan
kemahiran pelajar-pelajar, just kita boleh ambil je kertas 3 yang KBSF tu, and then suruh mereka terangkan teknik dan suruh mereka jawab, dan kita exchange lah di antara kita guna yang teknik pen merah, pen hijau tadi. Okay? Cross check daripada pelajar yang sebab kita nak fokus kepada pelajar lemah kan. Pelajar lemah tadi yang kita akan naikkan grade. Jadi kita ambil pelajar kertas pelajar yang top tadi, kita minta pelajar yang lemah tadi cari pemarkahan mereka kat mana. Pelajar top tadi boleh dapat markah yang banyak. Okay? Jadi kita daripada situ kita kena terang lah, okey, awak kena ada macam ni, awak kena ada ayat apa yang macam kawan awak buat ni untuk dapatkan markah penuh. Okey, terutamanya yang paling senang dapat markah bagi saya lah graf jadual mereka nampak dengan mata kasar mereka. Maksudnya sebab info dah diberi dalam kertas soalan kan. Jadi yang tu paling senang nak dapat markah. Kalau yang lain-lain lebih kepada teori, tapi sebenarnya kita boleh juga highlightkan daripada mana teori yang macam mana kita boleh pelajar-pelajar boleh dapat daripada soalan. Jadi kita mahirkan mereka dengan contoh soalan yang KPSM supaya mereka dapat laksanakan semasa untuk ujian amali KSSM yang ni. Okey, ada apa persoalan lagi? Okey, ada kata cari soalan daripada ni. Okey, kalau tak ada, Irma kita boleh dah boleh bersurai ke? Macam mana tu? Boleh lah kot rasanya kalau tak ada apa-apa soalan lagi. Puan Cik Sani. Okey, kalau macam tu saya serahkan dekat JPN semula lah. Kalau pihak JPN ada dekat sini. Cik Sani ada Nampak macam ada. tu. Okey, setakat itu sahaja perkongsian saya hari ini. Minta maaf saya asyik terkeluar daripada slide saja. Dan terima kasih Ima minta